Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustaz tengok lagi apa kata? Tengok dah. Ya ya. Ni hak gini dah. Ya khalifah yang ketujuh ni adalah 2-3 muka. Yang ketujuh ni dan mata dah insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'd. Alhamdulillah kita boleh sambung pengajian secara online pula hari ni. Hari Khamis, Isah pertama. Supaya tak lewat masa dah kita nak pergi selalu. Hari ni kita sambung hak minggu dulu. Hak minggu dulu kita habis khalifah yang ke-6. Hari ni sambung khalifah yang ke-7. Adik pada khalifah yang ke-6. Siapa? Nama dia Sulaiman bin Abdul Malik. Tahun 96 sampai 99 Hijriah. Sama dengan 715 sampai 717 Miladiah ataupun Masihiyah. Kalau kita tengok sini kat dah, hak Hijriah pun ni 7, 8, 9. 3 tahun. Hak Miladiah 715 dah sampai 717 jadi 15 sampai 17 2 tahun. Gena hak Hijriah 3 tahun, gena hak Miladiah 2 tahun. Jadi balik, jadi tak tahu. Supaya saya dak royak semua tu lah. Kita tak kena dak hitung buat sakit kepala buat bagi masa. Kita pergi tengok di muka 18 selalu dah. Ni. Nampak tak Asia? Ya nampak. Di khalifah yang ke-7. Khalifah yang ke-7 Sulaiman bin Abdul Malik. Tahun serupa dengan hak sani. Lepas tu kita tengok di tahun sini. Dia jadi khalifah berapa tahun? Berapa bulan? Yang ke-7 2 tahun 8 bulan. Ni. Umur dia 45 tahun. Anak kata dia jadi khalifah 2 tahun 8 bulan. Sampai muka khalifah yang ke-7 tu hak Hijriyah. Kalau kita hitung kat 3 tahun. Buah Miladiah 2 tahun. Tapi hak sini jawab siap dah 2 tahun 8 bulan. Kita pergi dia selalu. Jelas dah. Teteh tahun tu. Kalau ada khilaf saya buh di bawah nama khalifah dalam klip. Kalau tak ada khilaf akan suka ni ada dah. Kita pergi selalu. Setelah Walid wafat, lepas pada Walid mati, dia Walid ni khalifah yang kena dululah mati. Maka diangkat saudaranya Sulaiman bin Abdul Malik menjadi khalifah pula. Maka dengan automatik dia akik saudara dia, adik-beradik dengan dia, adik dia Sulaiman bin Abdul Malik jadi khalifah pula. Sulaiman menjalankan roda pemerintahan dengan bijak dan dia bertindak berlain dari tindakan pemerintahan sebelumnya. Tindakan ni Pahal Asia tindakan. Kita dah kecek dah tindak bahasa Melayu. Benar Ustaz. Tindakan. Kalau bahasa Sri benar Ustaz. Kita boleh faham bahasa Melayu lah. Tindakan adalah tindakan yang dilaksanakan untuk mengatasi sesuatu. Dan dia bertindak berlain, tak serupa dengan kakak dia Walid dulu, Sulaiman ni. Sulaiman ni dia bertindak berlain dari tindakan pemerintahan sebelumnya. Sebelumnya makna kata hak belum ada dia ni, kakak dia lah. Dia buat biasa lain. Tindakan dia. Tindakan apa kata kita tengok. Ya ada 1, 2, 3. Tengok satu dulu. Ni satu. Tindakannya dalam negeri. Dia buatlah mana kata. Satu, membebaskan sekalian orang yang telah dipenjara atas perintah Hajjaj sewaktu dia menjadi panglima perang dalam pemerintahan Abdul Malik. Kemudian ditangkap Hajjaj itu bersama keluarganya serta dirapas segala harta bendanya. Hak mula-mula ni dia bebas. Dia lepas semua orang hak kena bohgau. Pia bohgau atas perintah Hajjaj. Hak Hajjaj suruh baik bohgau. Pia Hajjaj, Asia ingat tak Hajjaj? Hajjaj ni orang hak jasa sekali masa pak dia. Pak hak yang ke-7 ni. Pak hak yang ke-6 juga. Yang ke-5 nama Abdul Malik tu. Masa tu hak kata gi perak Abdullah bin Zubair di Mekah, hak ngaku diri jadi khalifah di Mekah, di Hijaz tu. Hajjaj juga. Lepas tu peracur puak kaum Khawarij masa pak dia dulu tu pun Hajjaj juga. Jadi orang jasa lah. Hajjaj ni jadi besar, jadi panglima dah. Sewaktu dia menjadi panglima perang, kalau dia jadi panglima perang, dia suruh igat siapa katik bohgau dalam pemerintahan Abdul Malik.
Kemudian bermari masa khalifah yang ketujuh ni, masa Sulaiman ni, dia lepas habis puak hak hajat suruh igat bogok. Lepas tu dia igat hajat balik pula. Dia pergi igat hajat itu bersama keluarganya. Sekali dengan keluarga hajat ni kena igat habis. Serta dirapah segala harta bendanya. Lepas tu dia rapah habis harta. Dia panggil yutsab dah. Igat, lepas tu yutsab pula hak hajat. Jadi orang hak jasa masa pak dia dulu pun masa dia pina. Yang kedua, Musa bin Nusair, penglima agung Afrika Utara, ditangkap dan dipenjara ke sampai meninggal dunia. Ingat tak Musa bin Nusair? Asyah, hak ni hak minggu lepas. Asyah tengok dah klip dah? Ya, tengok ambil dah. Ingat tak Musa bin Nusair? Kira? Tak ingat. Tak apa kalau duduk nak tanya-tanya ni lambat dah. Kata saya royak. Musa bin Nusair ni, hak kata dia jadi penglima, lepas tu dia suruh Tariq bin Ziyad pergi buka pergi serai Andalus. Lepas tu jaya. Dia jadi penglima agung. Agung ni besar, penglima besar lah, metap hak besar di Afrika Utara, di Afrika ni, Syamal Afrika. Kalau kira negeri hak lain kat Afrika Utara kat Mesir, Libya, Tunis, Jazair, sehingga sampai di Maghrib, belah atas lah. Yang panggil Afrika Utara dah. Dia dah besar situ. Kau masa Walid dia hebat. Masa Sulaiman ditangkap, igat juga dan dipenjara ke. Igat bogok Musa bin Nusair ni. Siapa meninggal dunia? Siapa mati? Mana tu igat bogok telah ciwik dah. Sebab apa boleh dia igat bogok siapa mati? Ni alasan dia. Alasannya ialah kerana Musa banyak membawa harta rapasan dari Andalus ke Dimashq waktu Walid bin Abdul Malik dalam kegeringan yang kuat. Alasan sebab ia igat bogok apa mati ni kerana Musa ni dia bawa harta rapasan, harta ghanimah, rapasan perang tu banyak dia bawa pergi. Hak ambil di Andalus tu. Dia pergi ke Dimashq dah. Dimashq ibu kota Suriah, ibu kota Umayyah kau masa tu lah. Kau masa pemerintahan Walid, kakak ada dia yang kena tu. Dalam kegeringan yang kuat. Lepas tu Sulaiman telah melarang supaya jangan dibawanya harta rapasan tu. Lepas tu Sulaiman ni kau tu dia tak ada khalifah lagi. Dia larang dah lah. Larang Musa bin Nusair ni tak mau hidup bawa harta rapasan tu. Pergi. Tunggulah khalifah Walid meninggal dunia dulu. Dia khalifah Walid yang kena mati ke dia naik ke dia ada kuasa lah. Kau tu dia tak ada kuasa lagi. Larang pada tak dengar. Yang dimaki harta itu akan jatuh ke tangannya sendiri. Dia mati yang kena, harta tu akan otomatik boleh kok dia sendiri. Musa tidak peduli dengan larangannya. Larangan hak Sulaiman kau masa tu. Kau masa dia tak ada khalifah lagi. Kau masa khalifah yang kena tu. Lalu dibawanya harta tu, dia bawa harta tu juga. Hal ini menyebabkan Sulaiman marah kepadanya. Dengan sebab ni Sulaiman nak murihlah ke Musa ni. Kemudian setelah ia menjadi khalifah, dilakukanlah tindakan balas kepada Musa menurut sekehendak hatinya. Jadi dia nak murih ke masa tu, dia nak buat apa tak boleh sebab dia tak ada raja. Dia boleh jadi raja, mati yang kena, naik dia jadi raja yang ketujuh ni. Ikut rasa yang nak buat, tu hati dia lah. Dia nak murih ke tu lagi dah pakai. Igat bogok apa mati selalu dah. Musa bin Nusair ni. Dah habis satu. Yang kedua, ada 10 minit lebih baik tak ada. Yang kedua penaklukkan di zamannya. Penaklukkan buka negeri. Siapa panggil Said Khayai Dan. Masa khalifah yang ketujuh ni, masa Sulaiman bin Abdul Malik ni. Khalifah Sulaiman dalam rancangan meluahkan daerah penaklukannya telah mengirim penglima Yazid bin Muhallab untuk menakluk negeri Tabaristan dan telah berjaya dalam penaklukannya. Dia duk rancangan dah, dia nak keluar lagi penaklukan dia ni. Dia kira, dia hantar penglima metap nama Yazid bin Muhallab. Hantar dia ni untuk nak pergi buka, untuk nak pergi Khayadidan. Pergi sampai negeri Tabaristan. Mana Tabaristan? Dan telah berjaya dalam penaklukannya. Lepas tu dia jaya, boleh takluk, boleh buka negeri di negeri Tabaristan. Abdul Fattah ingat tak Tabaristan mana? Tahu tak? Ada tak Abdul Fattah ni? Ada. Tahu tak Tabaristan mana? Dia tengok peta dunia tak? Lambat dah saya royak lalu. Ada siapa boleh royak? Asia. Ni Tasning. Tahu tak Tabaristan mana? Tak. Kita tengok ni.
Saya ambil dalam Malaysia dah le Wikipedia. Ni Tabaristan. Min Wikipedia. Dari Wikipedia Al-Mawsu'ah Al-Hurrah. Ya buat ni. Tabaristan. Ya buah baris kasrah di bawah ra. Kenapa ya takut kita baca silap dah. Tabaristan. Bi fathit ta dengan fathah ta. Ta. Wal ba dan ba pun baca fathah juga, baca toba. Lepas tu ra ni kasrah dah. Tabaristan baca gitu. Dia kata Tabaristan ni salah satu iklim negeri tu. Orang Arab ni kenal lah. Orang Arab dah kenal dah negeri ni. Wal Furs dan orang Persia pun kenal. Wat Turk dan orang Turki pun kenal. Bismihi dengan namanya Tabaristan ni dah. Munzul qurun nil qadimah. Jak korong-korong dulu lagi dah. Wa huwa yaqa'u fi syamal daulah Iran wa fi janub gharb daulah Turkmenistan al-yawm. Iaitu terletak di utara negeri Iran sekarang. Kita gambar negeri Iran sekarang, duduk atas negeri Iran. Wa fi janub gharb dan belah lek selatan barat, tak wantuk Chiang Tai. Daulah Turkmenistan, negeri Turkmenistan sekarang ni. Al-yawm, hak sekarang hari ni, hak lah ni. Tengok peta. Ya ada Bahrul Qazwin situ dah. Ni lauk saya duk tunjuk ni ada tangi ni dah. Nampak tak? Tangi ni. Ni orang panggil Bahrul Qazwin. Ni Khalij al-Arab. Bahrul Qazwin ataupun Caspian dah. Lakah lagi atas ni Rusia lah ni. Ni Iran lah ni. Ni Yawak merah ni Tabaristan dulu ni. Kita tahu kada tu lambat habis takut tak ada dengan masa. Tengok asal nama sikit dah. Nama dia ni. Aslu tasmiyah. Asal nak boleh tak nama negeri Tabaristan ni takni kalimah stan. Kalimah stan ni bil farisiyah dengan bahasa Farisi, bahasa Persia, makna bilad, makna negeri. Wa amma tabar. Adapun kalimah toba ni fahiya kalimah farisiyah. Kalimah bahasa Farisi juga takni al-fas, makna kapal. Wah al-qudama. Kira bahasa orang dululah. Walidha Tabaristan ta'ni bilad tabar atau bilad al-fas. Dan kerana saat itu maka Tabaristan ni makna negeri tabar ataupun negeri kapal au ma ila zalik. Tu saya kadang nak kenal Tabaristan je. Lepas tu pergi muka 44. Sebelum Walid wafat, belum ada khalifah yang kena nak mati, saudaranya Maslamah, saudara dia beradik dengan dia, nama Maslamah bin Abdul Malik, telah memimpin tenteranya untuk menyerang Istanbul. Dia biasa bawa pipai tahan untuk nak pergi serang Istanbul. Istanbul di Turki lah ni itulah. Lepas tu ada catatan kaki heleh situ dah satu heleh. Gapo? Waktu Muawiyah menjadi khalifah dahulu, Istanbul pernah diserang. Kau masa Muawiyah jadi khalifah tu, biasa serang dah Istanbul tapi tak jaya dah. Mari masa ni nak jaya ke tak? Dan sampai kepada zaman pemerintahan Sulaiman, penyerangan belum lagi selesai. Sampai masa Sulaiman pun duk serang lagi, tak ada sud lagi. Sebab itu Sulaiman meneruskan penyerangan itu dengan menggunakan akad telau yang terdiri daripada sebanyak 1,700 bahtera dan tentera yang berjumlah 100,000 orang. Jadi masa Sulaiman ni terus serang lagi. Lepas tu guna akad telau, guna kontak ra, kuat bahriyah yang terdiri dari sebanyak 1,700 bahtera. 1,700 perahu kapal laut lah dia. Dan tentera dan tahan yang berjumlah 100,000 orang. Perahu 1,700 tahan 100,000 orang. Seorang pangeran. Pangeran ni apa pangeran? Pangeran ni adalah gelar anak raja ataupun gelar orang besar dalam kerajaan keluarga raja. Seorang pangeran kerajaan Rom Timur. Kerajaan Rom Timur ni Byzantine dah. Bernama Leong, telah menggabungkan tenteranya ke dalam akad tentera Islam di Asia Kecil. Dia gabung ni tahan dia dengan akad tentera Islam, dengan kontak hak Islam ni. Kerajaan Rom belah lek naik tu pergi gabung. Jadi belah lek seteru tu, belah lek hak yang lagi serang tu, belah lek tu mari capung dengan tentera Islam untuk nak pergi serang negeri dia. Negeri Rom. Dia ni kerajaan Rom Timur. Hak jadi pangeran di Asia Kecil. Mana Asia Kecil? Asia Kecil ni Arab panggil Al-Anadul. Dek jadi lambat. Dalam Wikipedia juga ada Al-Anadul atau Asia As-Sughra ataupun orang panggil Anatolia bahasa Inggeris. Bahasa Sia panggil Echenoi. Hiya mantiqah
jugrafiyah wa tarikhiyah qaribah min syarqi Eropah. Ni betul ni. Tengok negeri learning dia, hok masuk Asia Segera mana atik ni. Ni, itu gambar atas. Ad-Daulah Turkiya. So, ni dia. Lepas tu Ad-Daulatul Uthmaniyah. Wah. Yang ketiga Al-Imperatori Al-Bizantiyah. Cakrawat Byzantine. Dia. Lepas tu yang keempat Al-Imperatoriyah Ar-Rumaniyah. Cakrawat Rom. Jadi 4 negeri tu kalau kira Asia kecil lah ni tu. Ni peta dia ni. Jadi Asia kecil ni belah lek Turki lah ni. Kalau kira negeri Turki lah ni hok duduk belah lek Asia. Tak lakah pergi lek Eropah. Istanbul tak masuk lah. Dari pihak Asia kecil. At-Tasmiyah nama dia. Kalimah Al-Anadul ila kalimah Al-Iriqiyah Anatoli. Anatolia dah. Makna dia wallati ta'ni asy-syarq atau makan syuruq syams. Makna tu belah lek naik ataupun tepat matahari naik. Wei tahu kau dah tu lambat. Maksudnya disembunyikan ialah untuk merebut pangkat mahkota kerajaan Rom. Jadi puak orang lek Rom sendiri, puak-puak raja lek Rom sendiri tu pakat dengan Islam nak pergi serang Rom. Kata Islam di mana dia untuk menggabungkan tentera ke dalamnya telah berjaya merebut kota-kota di sekitar Asia Kecil, jaya boleh rebut belah lek Asia Kecil, belah lek Anatolia. Dan mengadakan kepungan di sekeliling kota Istanbul. Lepas tu pergi kepung Pitlam, kota Kerung Istanbul tu. Tak lama kemudian tak kala Lyon mendapati tentera Islam sedang memperkukuh kepungan itu, maka dengan mengejut diumumkanlah dirinya menjadi Kaisar Raja Rom dan terus menghadap ke serangan kepada tentera Islam serta membakar sekalian armada kapal perang Islam. Jadi Yoning ni jahat sebenarnya. Pangeran hok Rom saat ni tu dia pakat dengan Islam. Boleh kepung Istanbul tu dia perakat diri dia sendiri. Dia ngaku setapana diri dia sendiri, kata dia jadi Kaisar, jadi Raja Rom. Kaisar ni gelar Raja Rom. Dan sepengah Fir'aun, Raja Mesir, Kisra, Raja Persia, Najasyi, Raja Habasyah. Dan terus menghadap serangan. Lepas tu serang orang Islam pula. Lepas tu bakar habis kapal-kapal perang. Armada ni kapal perang yang buat dah. Kurang situ boleh. Kapal perang Islam yang bakar habis. Tidak kening dah menyebab pihak tentera Islam tu dapat kerugian dan mereka kembali ke Syam. Tidak kennya ini menyebab pihak tentera Islam, pihak tahan Islam ni mendapat kerugian. Jadi Allah lah, rugi. Khasarah. Dan mereka kembali ke Syam. Hendak lagi ke Syam. Jadi ngaruk ni panggil dia ni. Nak habis sikit lah. Dengan menanggung penderitaan yang amat menyedihkan akibat tipu daya maslahat musuhnya yang licin. Jadi sedihlah. Aklang musuh ni jadi licin, jadi liar, tipu, kena tipu lah dah kata. Sulaiman meninggal akibat terlalu kenyang kerana terlampau banyak makan pada hari itu. Sedang tenteranya yang dipimpin oleh Maslamah di Istanbul banyak pula yang mati kerana ketiadaan bahan-bahan makanan. Hingga ada daripada mereka terpaksa memakan binatang, kulit-kulit dan pokok-pokok kayu serta daun-daunnya. Jadi raja sendiri, khalifah yang ketujuh ni, Sulaiman ni mati dah. Sebab apa dia mati? Kenyang dakwah. Makan banyak. Mati sebab kenyang dakwah. Kerana terlampau banyak makan pada hari itu. Dia makan banyak dakwah hari itu. Sedang terteranya nak ayat atau raja sendiri ni mati kerana makan kenyang dakwah. Sedangkan buat tahan dia hak dipimpin oleh Maslamah nak pergi serang Istanbul tu, banyak pula yang mati kerana ketidakadaan bahan-bahan makan ni. Mati kerana lapar. Raja mati kerana kenyang dakwah. Tahan dia mati kerana lapar dakwah. Sehingga ada daripada mereka tu terpaksa makan binatang, makan ikut binatang bernama untuk nak hidup ni. Kulit-kulit dan pokok-pokok kayu serta daun-daun kayu. Makan ikut gerak lah. Lepas tu beliau, khalifah yang ketujuh ni, meninggal pada tahun 99 Hijriah dalam usia, dalam umur 45 tahun, setelah memerintah 2 tahun 8 bulan sahaja. 2 tahun 8 bulan dah mati. Lepas tu kita akan sambung khalifah yang ke-8 minggu depan insya-Allah. Yang ke-8 ni orang hak hebat sekali dalam kerajaan Bani Umayyah ni. Hak 8 ni penting benar. Orang hak sujud sekali lah dalam kerajaan ni. Sehingga orang gelar Khulafa Ar-Rasyidin yang kelima. Khulafa Ar-Rasyidin ada 4 orang lah. Tapi orang gelar kata dia ni, orang yang ke-8 ni orang yang kelima. Lepas tu ada apa nak tanya tak, saya buka seminit. Ustaz. Ya. Gitulah nama le talel lain kan. Ya. Tulis nama talel lain. Saya nak cek bos lalu lah. Sepuluh semua tu lah. Lepas tu hari ni dah sekadar tu saja.
Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.